Buraidah satu masa pula Buraidah pula dekat depan pintu. Kan, depan pintu. Lepas tu Nabi datang daripada belakang. Lepas tu mereka duduk diam-diam depan masjid tu, mereka dengar Abu Musa al-Asy'ari dia baca. Dia baca, inilah ayat tu. Wa an Buraidah qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, bi anni, dengan sesungguhnya, asyhadu annaka, aku bersaksi bahawa sesungguhnya engkau, antallah, engkaulah Allah, la ilaha, tiada ilah, illa anta, melainkan engkau, al-ahadus samad, iaitu Tuhan yang tunggal, allazi lam yalid wa lam yulad, yang mana yang tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada apa yang sekutu ataupun yang sekata dengannya, yang esa sahaja. Dia mula doa dia, Abu Musa al-Asy'ari, dia akan baca dengan doa ni. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Buraidah, laqad sa'alallahu bismihi, dan barang siapa yang memohon kepada Allah dengan nama-namanya tadi tu, kan bersaksi tadi kat atas tadi tu, allazi, yang mana iza su'ila bihi a'ta, jika apabila siapalah barang siapa yang memulakan dengan bacaan si Abu Musa tadi, iza su'ila bihi a'ta, jika dia minta sesuatu maka akan diberi. Uh, Dalam maksud bahasa Arab kat sini, segera. Su'ila bihi a'ta, jika dia minta, dia dapat ataupun dia diberi. Wa iza du'iya bihi ajabah, jika dia telah, a'ta ni past tense, maksudnya pasti dan segera. Wa iza du'iya bihi ajaba, jika dia telah meminta kepada Tuhannya, maka ataupun memanggil Tuhannya, ya Allah tolonglah aku, ya Allah aku dalam keadaan susah dan sebagainya, ajaba, Tuhan telah mendengar pun segera, dan juga kita kata apa, pasti doa tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ni di antara, nanti saya share dekat Syazah share dekat dalam grup. Boleh hafal lah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka la antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, mana nak share ni? Forward to Syazah. Ustaz. Ya. Okey. Okey, so kita mana tu? Banyak peluang untuk kita berdoa. Ini caranya kan, di antaranya semasa kita sedang belajar ni, niat kita terhadap sesuatu, doa juga sebenarnya. Di penghujung majlis kita pun, setelah malaikat menaungi mendoakan kebaikan pun, di antara waktu mustajab doa. Jadi solat kan, atau lagi nak azan, di antara azan ke iqamat pun mustajab doa. So kita bagi orang kata apa, bak kata orang Melayu, bancuh habis-habis lah kan. Macam-macam boleh kita gunakan. Okay. Baru kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan bicarakan ayat kita yang kita sambung daripada surah Al-Hujurat. Tadi tu dapat kalau nak tahu maksud nanti saya akan tuliskan maksud dia. Yang penting teks dia tu lah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ujung tu dah senang dah. Awal-awal tu dia kena susun sikit. Okey. So ayat telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu ayat yang ke-14. Di antara perkara yang telah kita bincangkan, saya bacakan baliklah ayat yang ke-14 setelah pun kita ceritakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Telah berkatalah orang-orang Arab itu. Last week telah lupa saya nak maksudkan siapakah orang Arab secara kisah di sebalik tabir ini. Adapun Arab menurut Ibnu Katsir, iaitu orang yang berbudaya Arab, orang yang berbudaya Arab, orang, dia ada tiga, orang yang berbahasa Arab dan orang yang hidup di kalangan orang Arab kan. Itu orang Arab. So doktor semua mana tahu lepas pencen dapat panggilan sekejap kan, duduk kat Jeddah ke, pergi mengajar kejap. Lepas tu jadi orang Arab lah, cakap Arab sikit-sikit kan.
ataupun jadi budaya Arab. Pakai jubah, pakai jubah. Jubah tu budaya Arab lah, kan. Okey, qalatil a'rabu amanna. Adapun dalam tafsir yang lain menyebutkan A'rab kat sini adalah Bani Asad. Orang Badui Bani Asad. Bani Asad ni ada dua. Satu Bani Asad di kalangan orang Yahudi. Satu lagi Bani Asad. Ataupun saya rasa sebutannya lebih tepat Bani As'ad. Bani As'ad. Bani As'ad. Satu lagi Bani Asad. Tapi sebab sebutan Melayu ni dekat-dekat lah. So As'ad. Bani As'ad ini iaitu orang Arab kat sini. Siapa orang Arab sini? Orang Badui yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Ingat lagi tak kisah dia? Bani As'ad ini, mereka ni orang Badui ni datang ke rumah Rasul SAW ketika Nabi SAW sedang berehat. Kan kita ada waktu-waktu yang dibenarkan serta yang tak dibenarkan, iaitu merujuk kepada kisah ini. Waktu yang dibenarkan untuk ziarah, waktu yang tak dibenarkan, waktu tak digalakkan, kan, untuk kita ziarah menzarahi. So di antaranya ketika itu Nabi sedang berehat, sedang menunggu waktu nak solat zuhur. Mereka ni datang ramai-ramai kat rumah Nabi. Mereka pun berkata, ya Muhammad. Mereka panggil Muhammad, Muhammad, amanna, amanna, amanna tu billah. Wahai Muhammad, dia kata, hai Muhammad, kami telah pun beriman kepada Allah. Ayat ini sebelum ni telah ditegur oleh Allah bahawa kita tak boleh panggil Nabi seperti mana kita memanggil kawan-kawan. Hei kawan, hei Muhammad, kena ada panggilan khas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat ayat mana? Ayat yang di antara 1, 2, 3, 4, 5 tu. Di awal-awal tu adab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni kisah dia balik semula lah ni. Ayat 14 ni lompat jam. Ayat 14. Dia panggil Nabi Muhammad, Muhammad, kami telah beriman. Kami telah beriman pada Allah. Qalatil a'rabu amanna. Mungkintah siapa yang imankan mereka, yang masukkan mereka syahadah, mungkin dekat kampung, excited tentang berita tentang Nabi berada di bandar Madinah, di Nabawi, pergilah mereka sampai-sampai dekat-dekat Zuhur dah. Mereka pun manggil, Muhammad, Muhammad, amanna, kami telah beriman. Orang-orang Arab itu pun berkata, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Lalu kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, beritahu dekat geng-geng ni, kamu belum beriman. Bukan nak kecilkan hati. Tapi sebagai, ini kita baca apa, satu motivasi yang Tuhan nak beritahu kepada mereka, bahawa iman ni ada prosesnya. Kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Tapi setakat kata sekarang ni, katakan kita telah Islam. Kita telah Islam. Sebab itu telah kita pelajari ayat ini bahawa iman ni dia memerlukan proses. Macam mana kita buat kuliah, macam mana kita bersedekah. Lepas ni kita tengok apa kata Allah pada ayat yang ke-15. Kita kena ulang sikit 14 ni baru kita feel ayat 15. Tuhan kata hidup kita ni adalah satu proses. Yang mana kita sebagai seorang yang Islam. Islam pun dah besar lah. Dia punya natijah je. Kata Nabi SAW, Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Masuk Islam aja, insya-Allah dia dah dijamin syurga dah. Cuma kalau ada masalah, itulah yang akan pergi ke neraka terlebih dahulu. Tapi Islam aja insya-Allah masuk syurga. Jangan pula kita kata, kalau begitu dah Islam tak apalah, masuk neraka pun tahan je lah, lama-lama nanti masuk dekat syurga. Jangan kan, api neraka tu sangat dahsyat. Sebab tu dalam Al-Quran banyak kita dengar cerita pasal azab dalam Al-Quran berbanding dengan nikmat-nikmat syurga. Betul tak? Betul. Cuba tengok kita kira ayat-ayat azab lebih banyak daripada ayat-ayat nikmat. Sebab kita kata apa, untuk menjelaskan kepada manusia tentang kedahsyatan azab. Azab kiamat, azab kubur, azab akhirat. Nikmat, asyik cerita nikmat syurga je kan. Tak ada pula cerita pasal nikmat dalam kubur, nikmat dekat kat mana ke. Dapatlah sikit-sikit. Nikmat cerita dapat ambil kitab tangan kanan. Tu je lah. Azab lagi banyak. Sebab itu proses hidup kita ni sentiasa kita kena ingat untuk kita pupuk diri kita sentiasa berada dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor semua kan, inilah para sahabat Nabi SAW sentiasa risaukan. Mereka telah dijamin oleh Allah Ta'ala kebanyakannya syurga. Bukan 10 orang dia, ramai lagi. 10 orang yang dijamin syurga itu adalah sahabat-sahabat yang disebut dalam satu hadis. Banyak lagi hadis lain. Uqasyah telah dijamin syurga. Bilal bin Rabah, Nabi sebut ketika Isra' Mi'raj, aku telah mendengar capal, terompah, bunyi terompah Bilal dalam syurga. Maksudnya telah beradanya, orang kata apa, Bilal dalam syurga. Tetapi pada sahabat Nabi SAW, apa yang mereka paling risaukan adalah saat pengakhiran hidup mereka, adalah mereka benar-benar beriman kepada Allah ataupun tidak. Sebab itulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dalam keadaan dia sibuk. Tapi sibuk Umar pun bagaimana? Pagi Qiyamul Lail tak pernah tinggal.
Al-Quran khatam, Omar khatam 10 hari. Satu kali khatam Al-Quran. Qiyamulat, imam menjadi imam solat subuh di Masjid Nabawi walaupun sibuk dengan jadi PM kan. Masa tersebut wilayah telah membesar. Perdana Menteri tapi dia ada wilayah khalifah, menjadi wilayah menjaga khalifah di Rom dan Parsi yang baru dibuka. Omar tengah malam sempat meronda kampung. Siapa kampung-kampung yang tidak ada makanan dan sebagainya, mengangkat sendiri guni gandum daripada Baitul Mal pergi ke orang-orang yang susah. Omar bin Khattab. Tapi keadaan itu pun Omar bin Khattab pada satu masa dia pernah bercakap pada khadam dia. Dia kata, aku risaulah bagaimana agak di pengakhiran hidupku. Adakah aku benar-benar orang yang akan terima panggilannya oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang beriman? Kan? Sebagai orang yang beriman. Sama dengan Osman bin Affan. Dia duduk di kubur Baqi' selepas daripada meronda kawasan. Dia singgah di kuburan Baqi' maka mengalir air mata. Osman bin Affan. Kata sahabat, kata khadam dia, wahai Osman, wahai Amir Mukminin, kamu seorang Amir Mukminin, ketua bagi orang beriman dah sekarang. Wilayah sangat besar, maksudnya banyak manfaat-manfaat telah dibuat ketika itu tersebut. Tetapi kamu menangis, kata, kenapa? Bukankah kamu telah dijamin syurga? Kata Osman apa, di antara kerisauan dia tentang keimanan dan keisauan dia tentang berada dalam kubur satu masa nanti. Osman bin Affan radhiyallahu an. Umar bin Khattab kan dia risau juga, sebab itu dia pergi ke Syam untuk bertemu dengan Abu Darda meminta nasihat. Dan apabila dia bertemu dengan Abu Darda dan juga dengan sahabat-sahabat yang lain, apa nasihat mereka? Sentiasa berusaha agar berwaspada terhadap iman masing-masing. Kita dengar azan kerana dengar tak dengar, macam mana nak dengar panggilan Allah saat kita sakaratul maut nanti, nak mati kan. Masa tu akan berkata Allah, syahadah kan, nak cepat ni. Nyawa tinggal hujung-hujung dah. Allah, nak sebut Allah ke ataupun oh my God ke ataupun mencarut ke setengah orang. Mungkinlah akan terkejut. Ataupun di penghujung-penghujung hayat, kita panggilan Allah, azan kadang kita lupa kan, solat lewat dan sebagainya. Ini kan pula panggilan saat kita nak betul-betul menghadap Allah. Atas dunia ni dia test saja 5 kali sehari kan. So proses hidup kita kan, jangan kita mudah untuk kita berkata kita ni dah okey lah ni, kita orang beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lamma ni bermaksud benda yang sentiasa diperbarui kan, sentiasa diperbarui. Yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. So kita cerita pasal peringatan Allah kepada orang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Siapakah orang-orang yang beriman? Saya bacakan ayat dahulu sebab kita baru masuk ayat baru. Sambungan ayat yang ke-15 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, yang betul-betul beriman. Siapa ni kan, adakah kita termasuk kumpulan ni yang Tuhan kata orang-orang yang sebenar-benar beriman? Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dia taat pada Allah dan Rasul. Taat yang macam mana? Uraikanlah sendiri kan. Banyaklah perkara-perkara yang telah kita bincangkan. Mendekati ayat-ayat Allah untuk benar-benar taat. Memahami hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi SAW yang penting-penting untuk kita tahu. Baru kita kata sebenar-benar kita taat. Kita nak kata pelajar yang benar-benar mendengar kata, tapi kelas kita tak masuk. Dia tak tahu apa kita belajar. Tapi bila kita tanya, saya memang pelajar cikgu. Ataupun saya memang pelajar doktor dalam semester ni contohnya kan. Saya tak pernah nampak nama awak pun. Awak tak pernah tahu pun apa saya ajar. Kan? Kemudian mereka terus percaya. Ni orang yang benar-benar ikut perintah Allah dan kemudian mereka terus percaya. Summalam yartabu. Kemudian mereka terus percaya, tidak ragu-ragu. Qalu sami'na wa ata'na. Kan, mereka dengar dan mereka segera taat. Serta mereka berjuang dengan harta benda. Harta benda ni penting kan. Sentiasa kena usaha dialirkan. Uh, Lagi orang kata apa, hidup kan, hidup. Jangan tunggu nak mati. Kan, masih hidup ni cepat mengalirkan sikit-sikit kan. Cari keberkatan setiap hari.
nak berbelanja, nak bersedekah, segerakan sedekah tersebut. Kita tak tahu bilakah umur kita akan berakhir. Serta dan jiwa mereka, jiwa pun sama. Bukan kalau kata harta dah bagi, tak apalah, jiwa ni tak payah. Jiwa kena ada juga usaha. Mungkin dalam proses kita, jiwa kita belajar menuntut ilmu. Ni pun proses jiwa juga, menahan mata, mengantuk dan sebagainya kan. Mereka itulah orang-orang yang sebenar, orang-orang yang benar pengakuan imannya. Ulaika humus sadiqun. This is the real person yang kita boleh kata orang beriman. Sadiqun, betul-betul ni. Ni betul-betul orang beriman. So nak cari kisah-kisah orang beriman, ni di antara ayatnya. Okay. Okay, so kita bab hukum tajwid, saya ingat tak ada apa kot, biasalah tu. Okay, so kita akan sambung nota kita. Innamal mu'minun. Tadi kita syarah secara laju je. Kita tengok sini Okey. Nota aku tak nampak. Okey, baik. Innamal mu'minun. Innama sesungguhnya al-mu'minun siapa? Sebenar-benar orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Dalam ayat ni Tuhan sebut siapakah orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Tuhan kata sebenar-benar beriman. Sebenar-benar beriman. Sekejap, saya kena tukar lah. Saya punya skrin. Lari pula dia. Okey. Sebenar-benar beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh buka surah yang kedua ayat 285. Okey. Surah yang kedua ayat 285. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 285 dah hujung-hujung dah ni, kan? Ayat surah 286. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya. Dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat dan kitab-kitabnya. Ni orang-orang beriman. Pertama, orang beriman percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan mereka tidak membezakan antara seorang lain Rasul dengan seorang dengan yang lain Rasul-Rasulnya. Tak membeza-bezakan Rasulnya. Kalau kita rasa kita beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita pun cintakan Jesus. Kan? Kita pun cintakan Jesus. Bukanlah maksud kita kata Jesus tu ataupun Nabi Isa tu adalah Tuhan. Ada pun bagi orang yang mereka mengaku beriman daripada bangsa yang lain, mereka kata kami beriman pada Allah. Tapi kami tidak mengakui Muhammad. Dan dia kata kami juga mengaku bahawa Isa itu adalah anak kepada Tuhan. So dalam ayat ini adakah dimasukkan mereka itu orang beriman? Tak. Orang beriman ni dia kena ikut betul-betul. Macam mana rukun iman telah dinyatakan oleh Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, malaikat, kan turutan-turutan tersebutlah. Tetapi dalam masa yang sama beriman dan juga mengakui dengan betul. Kata-kata kita beriman kepada kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Ya, kita follow Al-Quran. Kita ikut Al-Quran. Tetapi dalam masa yang sama kita mengakui juga kitab-kitab yang lain. Itu masuk dalam ayat ni. Kan mereka tidak, orang kata apa? Hilang pula. Mereka tidak menafikan ataupun menolak rasul-rasul yang lain. Tidak membezakan. Mereka berkata lagi, qalu sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Rabbana wa ilaikal masir. Kan? Dan juga mereka berkata, orang beriman sifat mereka adalah apabila mereka mendengar dan kemudian mereka terus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So balik kepada cerita kita ayat ke-14 tadi, sebab itu boleh tak senang ni kita mengaku kita ni memang dah beriman. Orang beriman sifatnya qalu sami'na wa ata'na. Segera mereka dengar dan cepat mereka segera untuk taat, kan? Segera untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu sami'na wa ata'na. Allazi, okay, sambung balik pada perbincangan kita ayat yang ke-15 daripada Al-Hujurat tadi. Allazina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu, mereka tak ragu-ragu, kan? Segera qalu sami'na wa ata'na. Dan juga orang yang daripada ayat ini, pertama apa tadi? Beriman pada Allah dan Rasul. Kedua, tidak ragu-ragu. Yang ketiga, iaitu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad ataupun mereka berjuang dengan harta dan juga dengan jiwa mereka.
Ini orang-orang yang sebenar-benar beriman. Ulaika humus shadiqun. Berjuang dengan jiwa dan harta. Dan dalam Al-Quran, dalam surah yang lain Tuhan sebut sebenarnya harta-harta yang kita ada ini tak ada nilai pun melainkan dengan harta-harta kita telah kita berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain surah At-Taubah ni tak salah saya, surah 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kalau nak syurga, kena beli daripada Allah Taala. Kena membeli daripada Allah. Okeylah, tak acilah kita bagi ayat. Ayat surah 9 ayat yang ke-111. Dulu kita punya style kuliah macam ni kan, kena buka ayat sendiri. Bila dah start Zoom ni, dia zoom terus ustaz yang buka kan. Okeylah tu. Oh kat sini. Okey, surah yang ke-9 surah Taubah. Ayat yang ke-111. Teneng, sampai tak? Yes. Innallaha ashtara, tu yang kuning tu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sampai situ pun cukup lah kita syarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Nak syurga, kena berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada harta, maka harta kita kena sedia untuk kita laburkan juga pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, ketika ada perbincangan ni, saya kata dia antara perbincangan lah. Kita tak nak cerita perbincangan tu, tapi kita nak ambil iktibar di sebalik perbincangan tu. Dalam perbincangan Isra' dan Mi'raj, ada orang tertanya-tanya, adakah syurga dan neraka ni telah wujud, Ustaz? Kan? Sebab ketika Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, Nabi telah naik ke langit dan Nabi mendengar. Nabi diperlihatkan oleh Jibril tentang keadaan orang berada dalam syurga dan orang berada dalam neraka. Nabi kata keturun ke bawah, Nabi kata aku telah mendengar terompah capal Bilal alaihi salam, Bilal radhiyallahu an, yang berada dalam syurga. So syurga neraka ni dah ada ke belum? Memang ada setengah pendapat Mu'tazilah yang fahaman-fahaman pelik lah. Mereka kata tak ada dia kata. Nanti akhirat baru Tuhan akan buat. Tapi dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, kita terima, kita kata syurga dan neraka ni telah wujud. Telah wujud ni dan dia hidup, kita kata apa, dia parallel, dia selari dengan apa kita lakukan di atas dunia ni. Kita bersedekah sekian-sekian, maka Tuhan kata, Nabi kata SAW, siapa yang bersedekah sekian, maka Tuhan telah berikan dia singgah sana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah jual beli juga sebenarnya, maksud jual beli. So orang-orang beriman wajahadu bi amwalihim. Sedialah untuk berjihad dengan harta dan jiwa. Yang mana perkara tersebut adalah kita lakukan untuk apa? Untuk membeli syurga kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Hujurat, dia kata harta dan juga jiwa. Dalam surah At-Taubah, dia kata apa? Harta dan juga jiwa. Daripada jiwa dan juga harta. So mana satu lebih penting? Tengok keadaan lah. Surah At-Taubah ni surah berkaitan tentang peperangan-peperangan. Maka pada masa tersebut galakannya adalah untuk berkorban jiwa. Ikut sama berperang mempertahankan agama Allah. Al-Hujurat ni surah di hujung-hujung. Dan nak habis dah zaman Rasul SAW. Orang-orang berada di Madinah dah pun. Dan maka ayat dia dah sudah bertukar. Hendaklah kamu berjihad dengan harta dan juga jiwa kamu. Ala kulihal, atas apa-apa pun, kedua-duanya adalah penting. Kan? Kedua-duanya adalah penting. So nak jadi orang-orang beriman, dalam hidup kita sentiasa berusaha untuk sentiasa berjual beli dengan Allah Ta'ala. Untuk kita membeli apa? Membeli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Tuhan kata inilah betul-betul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Shadiqun, orang-orang yang benar. Maksudnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni di antara perkara yang boleh kita tadabbur apa? Satu, dalil ini sebagai pembelajaran kepada orang Islam agar kita usaha membezakan diri antara mukmin dan munafik. Islam dah sudah, tapi ramai juga orang yang Islam, dia berkeadaan orang-orang yang munafik. Orang munafik dia syahadah. Dia mengucap dua kalimah syahadah, kan? Tetapi dia masuk tersebut atas kerana kehendak-kehendak tertentu. Kerana hendak
mendapatkan pengaruh yang berdapat bersama-sama dengan Rasul. Ada je hendak bersama dengan Rasul ketika mereka berjalan di kampung-kampung, mereka berkata, ini sahibu Rasulullah. Aku sahabat Rasulullah. Dia kata. Ada yang nak masuk sebab harta. Nak masuk sebab apa? Dapat Baitul Mal. Kan? Dapat Baitul Mal orang Islam. Kan? Sangat-sangat pemurah. Sangat-sangat suka mengeluarkan zakat. Dan bila masuk Islam, dapat duit Baitul Mal. Kan? Sebab itu, Islam dah Islam. Tapi proses kita selepas itu apa? Dua jalan, dua cabang. Untuk membezakan kita di antara kita jadi orang yang benar-benar beriman selepas Islam. Ataupun jatuh ke lembah kemunafikan. Kan? Sekadar masuk saja, dapatlah kepentingan-kepentingan yang tertentu sahaja. Seronok dapat sambut hari raya, dapat jalan-jalan pergi haji. Kan? Walaupun ibadah hajinya sah, Nabi pun tak menolak solat orang yang melakukan solat orang munafik. Bahkan Nabi SAW pernah dalam satu hadis yang lain, Nabi berkata, kita solat di belakang orang munafik. So sah tak? Sah dia solat. Tapi kita kata itulah dalam hidup ni kan untuk kita kejar. Bagaimana untuk kita mengasingkan diri kita di antara kita jadi orang yang benar-benar beriman dan orang yang jadi orang munafik. Adapun orang beriman di antara jalannya apa tadi? Iaitu mereka beriman pada Allah dan beriman pada Rasul. Mereka tidak ragu-ragu dan juga mereka sentiasa berusaha untuk berjuang pada jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. So dalam ayat ini saya kira mungkin pada zaman hari ini kita lebih dekat dengan suasana ayat yang ke-15 kot. Lebih banyak perjuangan dengan harta berbanding dengan jiwa. Daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal surah At-Taubah diawalkan dengan jiwa sebab apa? Sebab banyak berlaku peperangan. Tapi pada hari ini berjuanglah dengan harta dan dengan jiwa. Adapun orang munafik boleh buat tak benda ni? Orang munafik tak boleh buat. Orang munafik dia boleh mengaku mereka beriman pada Allah dan Rasul. Mereka boleh kata ya kami benar-benar yakin walaupun mungkin hati mereka tidak benar-benar yakin pun. Tapi bila berjuang kepada Allah dengan keadaan mengorban harta dan jiwa, mereka tidak mampu untuk melakukannya. Inilah proses yang patut kita lakukan. Yang mana kita bersedekah, kita melakukan suatu usaha, kita buat setiap minggu kelas ni kan. Untuk kita lakukan sudah berapa tahun, 5 tahun. Di antara ini mungkin bukan setakat menuntut ilmu, tapi mungkin ia satu proses kepada kita untuk kita mengeluarkan rasa kemunafikan dalam jiwa kita. Orang munafik tak boleh buat. Benda-benda macam ni tengok sebagaimana perang Uhud. Kan perang Uhud. Mereka keluar daripada Madinah bersama-sama. Akhirnya Abdullah bin Ubay bersama dengan 300 orang munafik patah balik ke belakang. Sebab apa? Nak mengorbankan jiwa. Tak boleh. Kami lakon-lakon bolehlah sokong-sokong kan. Tapi tiba-tiba nak pergi serahkan nyawa, tak ada. Serahkan harta lagilah daripada awal. Mereka banyak saja alasan. Orang-orang yang berada di Madinah masa tu nak pergi berjuang. Osman bin Affan telah mula mengeluarkan harta. Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang munafik bukan tak ada harta, ada. Tapi mereka banyak beralasan. Makcik saya sakit. Saya ni kena share kat makcik saya dulu. Kan? Keluarga saya ni tak cukup makan nanti kalau saya pergi berjihad. Anak-anak susah. Anak saya sambung belajar lagi kan. Kata orang-orang tersebut. Tapi sedikit pun tidak mahu mengeluarkan. Sebab itu berjuang pada jalan Allah dengan harta dan jiwa ini di antaranya apa? Untuk benar-benar menunjukkan rasa keimanan kita pada Allah, membezakan kita di antara orang mukmin dan orang-orang munafik. Kan? Sedekah tu untuk keluarkan kemunafikan. Sedekah juga untuk apa? Memadamkan dosa. Ialah sedekah tu memadamkan dosa. Dan sedekah tu untuk mengeluarkan rasa nifak kemunafikan. Dan juga jiwa kan melakukan suatu perjuangan pada jalan Allah pun begitu juga. Orang-orang yang ikhlas pada Allah Ta'ala saja yang boleh terus istiqamah lakukan benda-benda yang baik. Okey. Kedua, kita kata apa tadi? Dalil ini sebagai pembelajaran kepada orang Islam agar berusaha membezakan diri antara mukmin dan munafik. Ini kerana hanya orang munafik sahaja suka kepada sifat bergantung kepada makhluk. Kelebihan dan kemenangan diperoleh. Orang beriman mukmin diajar oleh Allah langkah untuk jadi insan yang benar lagi yang terbaik. Okay? Dan inilah proses yang diajar kepada Bani As'ad yang kita cerita tadi. Lalu Bani As'ad mereka pulang, mereka bawa ayat ini. Mereka berjuang pada jalan Allah dengan harta mereka. Mereka tidak ragu kepada Allah dan Rasul. Mereka berjuang dengan jiwa mereka. Okay. Sambungan kita, ayat yang seterusnya, ayat yang ke-16. Lalu kita sambung. 49.
Balik surah Hujurat balik ayat yang ke-16. Kul, sambungan lagi, katakanlah wahai Muhammad. Tadi kata yang pertama tadi apa? Kata-kata yang pertama tadi iaitu di awal tadi kita belajar pada ayat yang ke-14 kan. Hendaklah kita sentiasa ingat kita ni orang beriman, orang Islam. Iman tu adalah proses yang perlu kita usahakan. Sambungan lagi, kul atu'allimuna bidinik atu'allimuna Allah. Alhamdulillah. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Qul, saya terjemah sini adalah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Arab itu, kepada orang-orang tadi Bani As'ad tadi, kan, katakanlah kepada mereka Bani As'ad yang sungguh-sungguh dan masuk Islam tadi tu, yang seronok sangat masuk Islam, dapat join kuliah tadabbur, seronok sangat kan. Rupanya join kuliah pun baru jadi orang Islam, belum tentu beriman lagi. Proses kan, proses. Sebab nak beriman ni lepas tu, macam mana ayat kita katakan tadi lah, kan. Ya, di antara ini surah Al-Anfal pun kita tak cerita tadi. Macam mana sifat-sifat orang beriman? Kita ambil lah sikit. Surah Al-Anfal, surah yang kedua, surah yang ke-9. Sorry, 8, ayat yang kedua. Di antara Tuhan sebut apa orang beriman? Innamal mu'min Al-Hujurat lagi. Kenapa tak nak pergi? Oh, dia tak nak lah. Kena pakai ini juga. Okey. Orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, kan, siapakah mereka? Apabila disebut nama Allah, gebentar hati mereka. Dibacakan mereka ayat-ayat, segera bertambah iman. Dan mereka segera bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri-ciri orang beriman. Kan? So, kata Allah Ta'ala lagi, Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang Arab, kepada orang Arab Badui tadi, Bani As'ad tadi, yang mereka kata, ingatkan mereka dah beriman. Rupanya belum lagi. Iman adalah proses, kan? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Arab itu, sifat agama Allah, okay. Katakanlah, patutkah kamu hendak beritahu pada Allah tentang agama kamu? Adakah kamu nak cerita tentang agama? Kan? Kamu dah nak boleh syarah pasal agama dah ke? Kan? Sebab itu, ayat yang kita bincang apa? Adakah kamu lari 49. Kita ikut terjemahan ni, senang sikit. Okey. Katakanlah pada orang, wahai, apakah kamu hendak beritahu pada Allah tentang agama kamu dengan berkata kami telah beriman, padahal Allah mengetahui segala ada yang di langit dan segala ada di bumi, dan Allah Ta'ala maha mengetahui setiap sesuatu. Maksudnya, iman tak perlu dicerita, kan? Kamu tak perlu cerita pada Allah pun. Ya, ya, ya Rasulullah, kami ni dah beriman. Kami dah buat tu. Tak. Tuhan kata tak. Tuhan tahu. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu ya'lamu. Dia tu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. So kita ni buat kerja, perlu tak kita sibuk nak fikir pasal kita ni, cerita dengan orang, aku ni buat ni, aku buat dah baik, aku ni dah buat tu. Kan? Kena jaga dengan iman pada Allah tu, bahawa kita terus buat kebaikan saja. Kan? Itu sifat agama Allah ialah fokus saja. Menjaga hubungan dengan Allah bukan untuk dihebahkan. Macam mana kita nak cerita kita ni dah soleh, aku dah banyak berubah kan, contohnya. Dulu aku tak faham Quran, sekarang ikut kelas tadabbur dah 5 tahun. Seronoklah cerita, tapi menjadi iktibar tu tak ada masalah. Tapi kadang iktibar ni senang untuk syaitan juga, untuk menghasut jadi orang-orang yang riak. Betul kan? Syaitan kata, bagus kamu cerita, biar tunjuk kat orang ramai. Kamu ni bagus, 5 tahun dah ikut kelas tadabbur contohnya. Kan? Sekadar untuk ingatan-ingatan kita, dia tak ada masalah lah. Tapi untuk dihebahkan tanpa ada sebab, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia tak tahu pun. Padahal Allah Taala mengetahui segala ada di langit dan ada di bumi. Kata Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala mengetahui akan setiap sesuatu. Merujuk pada setiap kejadian itu, semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim. Setiap benda, Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Benda kita tak tahu pun, dia tahu juga. Kan? So, apa yang boleh kita lihat pada ayat ni? Dalam tidak sedar, sebenarnya kategori jihad yang Tuhan tunjukkan adalah untuk melatih, membantu manusia untuk mengawal dirinya agar jadi hamba Allah Ta'ala semata-mata. Proses kita hidup ni, lepas kita dah melakukan sedekah dan sebagainya, untuk dijadikan sebagai jiwa kita ni, untuk dijadikan sebagai hamba Allah Ta'ala saja.
proses kita kan. Carilah apa kita nak buat. Kita amalkan sedekah, kita berkuliah dan sebagainya. Kan kita istiqamah buat kelas setiap malam ke contohnya. Untuk apa? Untuk nak belajar sebenarnya kategori jihad. Untuk nak melatih, membantu diri kita, manusia, untuk mengawal dirinya agar menjadi hamba Allah semata-mata. Kerana itu kategori ini ada dua konsep. Iaitu amwal, kan, apa yang ada di luar tadi. Tadi kan kita berlatih amwal. Maksud tu saya kata perjuangan kita, jihad untuk menjadi orang beriman bukan boleh bagi harta je. Semesti ada dua-dua. Harta dan jiwa kan Tuhan kata. Anfusahum wa amwalahum. Ataupun amwalihim wa anfusihim. Yang pertama mesti ada latihan di luar. Kan, latihan berkaitan dengan di luar hidup kita ni. Untuk kita lepaskan apa yang kita sayang, harta-harta kita. Kan, amwalihim wa anfusihim. Dan apapun nafsun, jiwa yang ada pada diri kita. Tenaga kita. Sebab tu latihan untuk menjadi orang beriman ni mesti ada dua perkara. Apa dia? Amwalihim wa anfusihim. Tak buat kedua-duanya dengan baik, maka kita akan lihat akan compan camping lah kan usaha kita. Kita mungkin akan dikenali dengan orang yang pemurah, tapi kadang mungkin kita tidak melatih dalaman kita untuk melatihkan diri kita ni agar jangan terpedaya dengan puji-pujian orang ramai. Kan, dengan puji-pujian orang ramai. Contohnya, satu hadis Nabi SAW, kata Abu Hurairah bila ditanya oleh tabi'in, "Wahai Abu Hurairah, apakah hadis yang paling kamu takut sekali?" Abu Hurairah pun dia teringat ingat-ingat, ada. Dia teringat hadis tersebut, dia baru nak baca sampai dia rasa sedih sangat dan akhirnya dia pingsan. Lepas tu dia bangun balik. Lepas tu tabi'in tu pun, tabi'in ni tahu orang yang tak pernah bertemu dengan Rasul, dan bertanya kepada Rasul, kepada sahabat, "Wahai Abu Hurairah, apakah hadisnya sampai pingsan kamu nak cerita dengan kami?" Dia kata, wahai tuan, aku teringat bahawa hadis Nabi SAW bercerita, suatu masa nanti di hari akhirat, ada hamba Allah yang apabila dia berhadapan dengan Allah Ta'ala, maka dia datang dengan dia bekas seorang pejuang yang syahid di jalan Allah. Lalu dia pun mengatakan, Tuhan bertanya kepadanya, atas sebab apa, siapakah kamu berada di atas dunia? Kata dia kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah," dia kata, "aku ketika berada di atas dunia dahulu, aku seorang pejuang yang hebat. Aku berjuang di mana-mana peperangan-peperangan yang ada. Aku berjuang untuk menegakkan agama." Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala, "Kazabta, kamu telah berdusta." Oh, Tuhan yang berkata, tak apa, bukan kita. Kita jangan dustakan usaha orang. Ini kisah untuk pengajaran kepada kita. Kazabta, kamu telah berdusta. Sesungguhnya kamu sewaktu berada di atas dunia, kamu berjuang tersebut sampai kamu mati di medan perang tersebut kerana kamu hendak digelar sebagai seorang yang pejuang. Kamu nak digelar sebagai orang yang berusaha berjuang sampai kamu mati. Rupanya kamu buat tersebut agar kamu hendak dikenang semata-mata sebagai orang yang dikenang, orang yang pejuang tadilah. Maka kamu masuk ke dalam neraka. Masuk neraka kan. Dia ada berjuang dengan jiwa, betul tak? Berjuang dengan jiwa, tetapi dia tidak melatih untuk bagaimana menjaga pandangan orang luar kepadanya. Dia pergilah berjuang. Yang kedua, kata Abu Hurairah, dia kata ada seorang yang sungguh dermawan. Maka dia menderma hartanya, maka ditanya oleh Allah Ta'ala kepadanya, maka kamu ni siapa di atas dunia? Aku seorang yang sangat dermawan. Aku hartawan dan aku seorang yang sangat banyak keluarkan harta pada jalan kebaikan, kebajikan. Maka Tuhan kata, "Kazabta, kamu pun berdusta. Sesungguhnya kamu berada di atas dunia, kamu mengeluarkan harta tersebut sebab apa? Kamu nak nanti semua orang pandang kamu dengan bangga kan, orang puji, tenang je muka. Cik ni baik ya, banyak bersedekah, banyak mengeluarkan harta kan. Rupanya kamu buat tersebut, kamu nak digelar sebagai seorang hartawan, dermawan. Maka kamu masuk dalam neraka." Yang ketiga, ada orang yang berada di hadapan Allah. Tuhan tanya, "Siapa kamu di atas dunia?" Dia kata, "Ya Allah, aku dulu ustaz. Aku hafal Quran. Aku banyak buat kelas-kelas, kelas tadabbur Selasa contohnya kan. Iktibar ni. Buat kelas malam-malam kan. Lepas tu pergi macam-macam lah buat tuition budak-budak ke kan." Dia kata, "Aku buat banyak lah semua ni kebaikan-kebaikan untukmu, kerana mu ya Allah." Allah Ta'ala sebut apa? Kazabta. Kamu pun berdusta.
Maka kamu buat tersebut sebab kamu nak digelar sebagai seorang ilmuwan, kamu nak digelar sebagai seorang alim, seorang penghafal Al-Quran yang hebat. Maka kamu masuk dalam neraka. Sebab tu hidup ini dua kategori tadi, anfusihim wa amwalihim. Harta dan jiwa kena saling bertindak, diusahakan untuk kita jaga diri kita agar kita menjadi orang yang sebenar-benar mukmin, tapi tidak pula menjadi orang yang munafik tadi, kan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sepatutnya manusia sedar bahawa kepentingan mengembalikan segala nikmat kepada Allah Ta'ala juga. Apa yang kita lakukan adalah untuk apa? Kembalikan segala nikmat ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua nikmat ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita mengajar. Bukan sebab kita nak rasa kita pandai. Sebab tu saya nak share dengan anak murid, kan. Supaya nanti dia pun jadi orang yang lebih hebat daripada kita. Kita jadi orang lebih pandai. Kenapa kita bersedekah? Sebab kita nak mengalirkan harta kita. Kita tahu kalau kita mati, apa yang berada dalam poket kita tak ada nilai. Kan tak ada nilai. Suatu masa Sa'ad bertemu dengan Salman. Salman bertemu dengan Sa'ad. Sa'ad bertemu dengan Salman. Salman terbaring di atas katil nazaknya dalam peristiwa tersebut. Lalu Salman nampak gelisah. Salman nampak gelisah. Dan Sa'ad pun bertanya, "Ya Salman, apa yang boleh aku bantu? Kamu ni dalam keadaan begini, kamu nampak gelisah." Kata Salman, "Ya Sa'ad, aku sangat takut dengan Sa'ad." Kata, "Aku sangat takut pada hari ini." Sa'ad kata, "Ya Salman, kamu telah berjuang pada jalan Allah. Kamu sangat cintakan Allah dan Rasul lebih daripada jiwa kamu sendiri." Salman satu masa dahulu, girlfriend dia kena ambil dengan orang. Oleh sahabat yang lain. Sahabat yang tersebut adalah sahabat Nabi juga. Abu Darda. Kan? Salman nak pergi Pinang, ajak Abu Darda. Abu Darda pergi Pinang, tapi tiba perempuan tersebut nak kepada Abu Darda pula. Cancel, tak nak dekat Salman. Salman terus gembira mengucapkan takbir. Salman kata, "Demi Allah, aku lebih gembira menyatukan orang lain kerana Allah daripada aku yang mendapat wanita tersebut." Dia bagi mahar, dia bagi harta. Masa tersebut juga dia kata kepada wali, dia kata, "Cepat nikahkan, aku sanggup menjadi saksi kepada perkahwinan ini." Salman lama dia simpan pendam perasaan pada wanita tersebut. Tapi nak mati dia kata, "Aku risau," dia kata. Kan? Sa'ad kata, "Ya Salman, kamu orang yang paling sangat mencintai Allah dan Rasul. Tidakkah kamu ini satu masa aku lihat nak tenangkan sahabat, kan, nak pergi sakaratul maut. Nanti kamu akan dicintai oleh Allah dan Rasul juga." Salman kata, "Tidak," dia kata. "Sungguhnya aku takut. Dalam poket aku lagi masih ada 7 dirham. Dalam 700 ringgit lagi kot. 7 dirham. Yang masih aku tak belanjakan kepada jalan Allah. Aku dah tak mampu, tak larat lagi dah nak belanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala." Kan sahabat, kan, usaha mereka segala nikmat di atas dunia ini untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita sikit-sikit lah kisah sahabat. Nanti kita cerita sirah pasal lain. Yang ketiga, sebelum berbicara soal jihad, kan, soal jihad harta dan diri, maka perkara yang perlu kita semak ialah tentang tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kita baca tadi, kan, yang di atas tadi, dia datang jihad ini nombor kemudian. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Adapun yang lebih awal lagi adalah cerita pasal jangan tentang beriman kepada Allah dan tidak ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah datang ayat tentang jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Keempat, kemudian jika kita berjaya buat kebaikan, perkara yang membawa kita kepada iman, maka biarlah perkara tersebut menjadi urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan rahsia dengan Allah, kan. Walaupun kita ke atas dunia ni mulut tak reti simpan rahsia, dikenali oleh adik-beradik yang lain big mouth, kan, contohnya mulut tempayan ke, tapi apa perkara kita buat dengan Allah simpan. Dekat-dekat orang terdekat dengan kita, kita boleh percaya, kita ceritalah suami ke isteri, kan. Tapi saya percaya di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perkara mereka lakukan, isteri mereka tak tahu, kan, apa yang mereka lakukan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, banyaklah kita kata apa? Perkara-perkara yang boleh kita rahsiakan. Urusan-urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bani As'ad atau Bani Asad, Bani Asad, kumpulan baru kita baca tadi. Ya, jangan pertikai, jangan hukum. Kan? Jangan kita terus kata, Rasulullah SAW tidak pun marah kepada mereka, tapi diberikan nasihat berdasarkan wahyu daripada Allah Ta'ala agar mereka usaha teruskan beriman pada Allah. Berikan panduan. Allah Ta'ala selepas menyebut tentang peristiwa orang Arab tersebut, Tuhan beritahu, innamal mu'minun, macam mana ciri orang beriman. Qul atu'allimuna Allah bidinikum, tentang cara kita rasa kita beriman pada Allah pun Tuhan perjelaskan. Sebab apa? Balik kepada
yang telah kita bincangkan sebelum ini, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling orang yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam dunia ini kena jaga. Jangan sentiasa kita rasa kita ni dah paling best lah. Kan iblis sebabkan dia rasa dia best lah, akhirnya dia rasa Adam tu tak best. Aku lagi best daripada Adam. Peristiwa menyebabkan rasa jiwa kita ni dah mulia dengan title, kedudukan, banyak sedekah, banyak apa, maka menyebabkan kita boleh tergolong di kalangan orang yang sia-sia amal kita. Kan? So lakukan sebaik mungkin. Siapa pun kita, lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita banyak perkara lah, iktibar-iktibar untuk kita mengambil pengajaran-pengajaran tadabbur yang tadi saya ceritakan. Lalu saya pergi pada kesimpulan dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada kedua-dua ayat yang kita bincangkan ini. Ayat 15 dan ayat 16. Ayat 15 iaitu pengajaran kita yang pertama, ambillah ambil ia ambil. Okey, ambillah ayat yang ke-15 ini menjadi uh, panduan, rujukan kepada kita untuk macam mana turutan menjadi orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Kan? Dan banyak lagi turutan-turutan daripada Al-Quran yang patut kita ambil. Macam saya kata tadilah, tuan-tuan nak jadi orang beriman. Amanu billahi wa rasulih. Pertama kepada Allah dan Rasul itu mesti diselesaikan. Apa ayat-ayat Al-Quran mencerita tentang iman, kita kena tahu. Mungkin selama ni kita dah hidup 30 tahun, 40 tahun. Kita ngaku kita dah beriman. Saya ni orang beriman. Kan? Saya ni dah beriman pada Allah. Tapi ciri-ciri orang yang sebenar-benar beriman, macam saya bagi analogi seorang anak murid di semester ini. Kejar cerita kisah tentang kisah kelas online. Saya murid doktor, saya layak masuk periksa patutnya doktor. Kan? Walaupun saya mungkin tak perasan nak tulis kedatangan dan sebagainya. So, apa bukti yang mengatakan kamu murid saya sedangkan kelas tak masuk? Apa yang saya ajar kamu tak tahu. So, bagaimana kita nak kata kita ni beriman pada Allah dan Rasul, tapi Al-Quran kita tak nak baca. That's why kita baca Quran tadabbur ni nak beramal, saya ingat, payah juga. Banyak ayat Quran nak kena amal. Tapi tidak-tidak ni kita usahalah untuk jadi orang beriman kepada Allah dan juga kepada Alkitab sekaligus. Dengan kita memahami ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Kan? Baik. So, yang kedua, ibrah dan kesimpulan kita, kisah Bani Asad atau Bani Asad ini tetap relevan pada dunia pada hari ini. Akan ada dia orang-orang yang baru. Kan akan ada orang-orang yang baru. Kerana setiap saat kan akan ada orang yang nak berubah pada kebaikan. Saya belajar pengajian Islam lama lah kan. Kan saya kata saya duduk sekolah agama. Dan masa saya tingkatan 4 pun uh, sorry lah, saya punya subjek sains memang skor lah. Tapi nak jadi ustaz kan. Bukan nak jadi ustaz. Tak fikir nak jadi ustaz pun. Tapi nak belajar Quran ni lama daripada dulu. Saya nak belajar. Sebab tu saya hafal Quran masa. Kenapa saya hafal Quran dulu? Sebab saya nak hafal Quran lah kan. Masa saya kecil-kecil tu saya dah hafal 10 juzuk lah. Sebab nak. So saya mungkin dah lama. Bukan saya cerita sebab nak riak lah kan. Saya dah lama baca Quran. Ada itu pun ada juga ayat yang saya tak mahir juga. Kalau tanya saya ada surah-surah yang saya perlu baca balik. Tapi setakat Hujurat semua ni surah-surah yang dah biasa kita dengar. Orang syarah kan. Kita dah biasa lah. Tapi pada saya, aku dah lama juga lah kan. Akan ada wujud orang-orang yang baru. Murid-murid yang baru. Orang-orang yang baru nak mengikuti. Jangan kita rasa kita sudah jadi orang yang paling baik kan. Uruskan dengan sangkaan baik serta kasih sayang sama Muslim. Apa ni umur 40, 50 baru nak belajar contoh kan. Tengok aku daripada kecil. Kan? Tak ada. Kita pun akan jumpa orang yang baru daripada kita. Anak-anak kita. Kita mungkin rasa kita ni dah terlambat. Tapi lepas kita tengok orang lain ada lagi lambat pada kita. Kan? Itulah kehidupan. Kan? Yang penting apa? Nabi SAW sebut apa? Al-a'malu bi khawatimiha. Proses hidup ni kadang-kadang kita tak tahu. Sesungguhnya Nabi sebut, sesungguhnya amalan yang paling nak dilihat oleh Allah adalah sewaktu penutup hidup kita. Suatu saat kita nak mati tu. Ada juga saya kenal ramai orang-orang yang minat bidang agama sewaktu muda. Tapi di akhir-akhir hidupnya, dia sibuk kan dengan perkara-perkara yang lain. Tapi mungkin dalam urusan yang lain dilakukan ibadah pada Allah lah. Cuma pada pandangan zahir. Begitulah. Kan hidup kita ni kadang-kadang diberikan Allah zaman kita muda ataupun diberikan hidayah oleh Allah pada zaman kita dah mungkin berusia. Adapun baru dan lama kan tolaklah ke tepi kan. Sungguhnya orang yang paling bertakwa itu, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Uruskan dengan sangkaan baik serta kasih sayang sesama Muslim. Yang ketiga,
sentiasa dahulukan perkara yang utama dalam agama. Islam ni dia ada sekuen, kan? Dia ada sekuen. Sebelum memberi perhatian kepada hal-hal yang diminati sahaja. Suka bab sedekah saja. Tapi bab beriman pada Allah dan Rasul tak pernah hanya nak usaha pergi menuntut ilmu, belajar dan sebagainya. Islam ni ada sekuen. Bagaimana kalau kita baca dalam surah Al-As kan? Hari ini patut kita sebarkan orang ramai tentang surah Al-As ini. Kan? So orang sabar, jangan bunuh diri. Kan, sabar. Tapi proses nak suruh pada sabar tersebut, ingat tak apa yang kita pernah lakukan? Kan, wal asri innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali yang pertama sekuen kena pupuk iman. Lepas iman baru amal. Kalaulah kita ni duk amal tapi tak ada iman, lama-lama kita akan rasa ragu-ragu. Malah lah. Aku dah doa macam mana Ustaz ajar di awal-awal tadi, macam mana nak mustajab doa. Tapi tak jadi pun kan nak bagi mustajab doa tersebut. Iman kena pupuk lah dulu. Kena yakin je lah. Kan, betul-betul. Ilal lazina amanu wa amilus salihat. Ilal lazina amanu wa amilus salihat. Kan, beriman dan beramal soleh. Dan kemudian, apa dia? Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Pesan-pesan pada kebenaran, pesan-pesan pada kesabaran. Sabar ni penghujung. Lepas tu kadang orang yang tak sabar ni, kita dah sepelik. Apa pasal nak sampai bunuh diri? Sebenarnya dia mungkin dah jauh daripada proses yang pada awal yang patut diusahakan. Jaga keimanan, jaga amal soleh dan sentiasa berusaha berpesan-pesan pada orang lain perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang benar. Okay. So ayat 15 dan ayat 16, saya kira dah hampir nak penghujung surah Al-Hujurat. Dan kalau kita lihat, dah mula Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita tentang apakah matlamat kita yang sebenar. Hidup di atas dunia ini berkaitan dengan takwa. Dan apakah sifat-sifat yang patut kita lakukan bila kita hendak bertakwa dan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kalau kita lihat, orang yang beriman ni apa? Sentiasa fokus hidupnya. Kan? Sahabat-sahabat Nabi saya cerita kan, sentiasa fokus. Sentiasa fokus. Mereka mana nak berhijrah pun, ataupun nak berjalan di tengah malam, musafir pun, saat-saat mereka sedang nak musafir, nak berdagang, teringat nanti kat sana macam mana kita nak berniaga, nak cari untung, nanti dapat untung, kan, sebagainya. Sahabat-sahabat dalam keadaan musafir nak berniaga pun akan tarik satu sama dengan yang lain. Jom kita ke tepi sekejap. Apa dia? Kita mengenang hadis-hadis Nabi SAW tentang hari akhirat dan sebagainya. So kita tak salah hidup dalam keadaan kita bekerja semua ni. Tapi kita kena ingatlah, hidup ini adalah proses. Kita bekerja ini adalah proses. Prosesnya bukan dapat gaji je, akhirnya kita pencen, tak tahu buat apa pun. Tapi semua ni adalah proses untuk kita menjaga iman kita dan amal kita pada Allah Ta'ala. Barulah kita sedar betul-betul kita bekerja ini, hidup kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Apa kita buat atas dunia ni adalah untuk mendapatkan uh, kehidupan yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita sedar hidup dalam keadaan jiwa yang hidup, kan. Akhirnya kita mati pun kita akan dapat memahami inilah proses hidup kita di atas dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Barulah kita mati nanti kita akan sedar, ya Allah, aku dah habislah atas dunia ni. Nafsul mutmainnah, Tuhan panggil wahai jiwa yang tenang. Ni kalau jiwa tak tenang, bukan sebab jiwa tak tenang masa nak mati tu kena intubate ke apa ke, kena sesak nafas ke. Jiwa yang tak tenang masa mati tu sebab soal sepanjang hidup dia tak sedar. Hidup ni adalah untuk mati, kan? Kalau dah tak hidup, tak payah fikir pasal mati. Tapi hidup ni adalah untuk mati. So kita bekerja pun adalah untuk mati, kan? Kita bersedekah adalah untuk mati. Fahamlah untuk mati tu untuk apa, kan? Untuk Allah Ta'ala. Itu je. So barulah kita jadi orang yang sebenar-benar faham. Daripada kita kerja, kita pencen, rupanya tak pencen lagi. Kena ada pula kisah selepas tu. Lagi banyak, lagi kuat lagi untuk kita mempersiapkan diri. Bagaimana untuk kita nak menghadapi saat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti. So mungkin satu kesedaran buat kita untuk sama-sama kita teruskan hidup ini. Umur yang ada pada kita kan yang baki-baki ni. Tak mengenal pun tarikh mati kita ni siapa dulu siapa kemudian. Tapi mudah-mudahan kita tahulah inilah sebenarnya antara permintaan daripada Allah. Tujuan kita berada di atas dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Okey. Wallahu taala a'lam. Ayat yang ke-16 hampir-hampir penghujung surah Al-Hujurat, dan di penghujung-penghujung ni Al-Hujurat begitulah.
lebih banyak pada muhasabah tentang rasa keikhlasan, ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nanti di penghujung nanti saya ada beberapa perkara. 9 perkara yang diminta dalam surah Al-Hujurat. Nanti kita akan cari. Tapi tunggu hujung lah, tak habis lagi tak boleh. Okey, ada apa-apa soalan dan ataupun ada sebarang perkongsian ke? Soalan-soalan nak ditanya? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Yang tadi yang Ustaz share doa apa nama bacaan sebelum buat mohon doa tu kan Ustaz? Ustaz pakai website apa Ustaz Ustaz saya tengok tu. Dia apa nama macam hadis ke Ustaz? Sumber-sumber hadis ke Ustaz? Sumber hadis. Tapi dia dalam bahasa Arab lah. I see. Dia yang ini saya ada banyak rujukan. Yang ni dia bukan apps ni, dia link. Tapi dia bina website macam ni lah. Dia bina satu web macam ni. Nanti saya bagi link kat doktor. Kebanyakannya saya tengok link-link yang ada ni dah ada translation bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, sorry. Bahasa Inggeris. Nanti try lah. Saya tak ingat. Nanti saya cari balik. Lama dah ni. Saya screenshot ni. Tak apa Ustaz, saya wondering je tadi. Satu lagi Ustaz, macam ini saya bila Ustaz cerita itu macam terfikir pula sikit. Macam hukum, macam apa bukan hukum, kita panggil tu Ustaz, iman dengan Islam tu. Rukun yang, iman, rukun Islam. Rukun iman dengan rukun Islam tu Ustaz. Yang benda-benda macam tu ada dalam hadis ke Ustaz? Ya, macam ada. mana orang, dia memang datang daripada hadis lah Ustaz? Ya. Oh, tak pernah dengar lah Ustaz. Saya macam bau dia Ustaz cerita baru terfikir kat mana orang kumpulkan benda tu yang rukun-rukun tu. Ya. Memang ada dalam hadis Ustaz Ada. Ni saya share kejap. Saya tak pernah bacakan hadis tu. Kejap Okey, ni dia. Macam mana nak share? Hilang kat sini kau. Ni hadis. Hadis 40. Daripada Umar bin Khattab, sewaktu kami sedang duduk, baca terjemahan lah. Ketika kami, nampak kecil ke besar? Ni saya dah besarkan sikit ni. Tadi tu lagi bagus Ustaz. Tadi lagi bagus. Okey. Ketika kami sedang duduk sisi Rasulullah, pada tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki memakai pakaian putih. Itulah Jibril datang. Jibril yang ajar ni. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Islam bahawa engkau naik saksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Kan rukun Islam yang pertama, syahadah. Dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Syahadah. Lepas tu Islam. Kanun tentang iman. Rukun Islam, rukun iman, syahadah kan? Rukun Islam lah syahadah, terbaliklah. Syahadah. Lepas tu mendirikan solat, keluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, tunaikan haji ke Baitullah. Lepas tu lelaki tersebut kata, sadaqta, benarlah engkau. Maka kami pun hairan. Apa pula yang bertanya pula yang membenarkan? Lepas tu rukun iman pula. Dan dia bertanya kepadaku tentang iman. Baginda bersabda, iman itu engkau percaya kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. Lepas tu dalam hadis yang lain ditambah dengan hari kiamat. Hadis yang samalah. Ni pendek, versi pendek. Ada versi panjang. Ni apakah tentang ihsan? Tentang ihsan. Apakah ihsan? Ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, sungguhnya dia melihatmu. Ihsan. Ada hadis kata. Menarik ni Ustaz. First time saya jumpa Ustaz. First time saya dengar. Dah umur 47 tahun Ustaz. Tak apa kan. Saya kena sangka baik sebab tak semestinya orang yang baru tersebut dia tak bertakwa. Kan dalam ayat tadi kan. Sejasa semua orang kena berhati-hati je. Orang yang baru dan yang lama. Ustaz, saya ni nak tanya soalan yang naif ni Ustaz. Hadis ni ada 40 ke ataupun 40 yang utama tu? Tak, hadis ada beribu-ribu. Cuma hadis 40 ni kitab yang terkenal dalam kalangan Nusantara yang menjadi rujukan orang Melayu kita untuk intipati-intipati penting dalam keseluruhan agama. So dikumpulkan dari 40. Ikutkan hadis ada ribu lah.
Oh, tapi dia sekat dia hadis 40 ni macam popular ataupun famous di hadis Nusantara lah 40. Ustaz. Kalau cerita dengan orang-orang dekat Syria ke Iran dia tak tahulah. Tahu juga sebab kitab ni kitab Imam Nawawi. Tapi orang Melayu dia lebih tahulah sebab dia tahu itu je. Dia sebenarnya banyak lagi hadis, kitab-kitab hadis yang lain. Cuma Nusantara ni suka guna. Kalau hadis 40 ni banyak dah. Saya kalau kita tengok kedai-kedai, kita pergi kedai-kedai dekat kedai Arab kan, kita senang dapat dalam teks-teks Arab. Sebab Imam Nawawi yang buat. Dia kalau Imam Ghazali kitab dia lagi Nusantara. Orang Arab ramai tak tahu. Tapi Imam Nawawi ni hadis 40 ni pada saya dia lebih dikenali juga oleh orang-orang Arab sana. Cuma dia lebih disukai. Silibus yang digemari Nusantara ni. Okay. Cerita pasal tu Ustaz, satu lagi Ustaz. Betul kau kata Ustaz yang solat taubah ni hanya di Nusantara aja, di Malaysia. Di negara-negara Arab ke apa benda ke, orang tak ada solat taubah ni macam tak ada Ustaz. Saya baru terdengar tu Ustaz. Betul sebenarnya. Betul. Betul Ustaz Pelik pula Ustaz. Macam saya rasa macam bukan Rasulullah semayang solat taubah setiap malam ke Ustaz? Dia ada, tapi kan kita kata tak terkenal tu maksudnya tak ada. Kan? Sebab solat taubat ada dalam sunnah Nabi. Kan? Ketika mana dalam keadaan bertaubat, Nabi kata taubat yang paling penting adalah istighfar. Mohon ampun pada Allah, wajib untuk kita bertaubat. Solat itu adalah sunat dilakukan. So yang jadi problem dekat kita adalah bila kita nak bertaubat, kita rasa macam payahnya nak bangun tengah malam, nak solat taubat sebab nak bertaubat. Bertaubat adalah anytime. Kita bila-bila masa sedang duduk saja-saja dalam kereta, teringat dosa-dosa yang lama kita kan, kelemahan-kelemahan. So istighfar dia lah. Kewajipan memang wajib perlu kita istighfar kan untuk mohon ampun. Tapi solat tu adalah sunat. Bagaimana Nabi SAW pernah lakukan. Cuma di negara Arab bukan mereka tak tahu pasal solat taubat, tapi khusus bagaimana yang kita lakukan solat taubat untuk kita kata apa dalam urusan bertaubat ni, cara yang kita lakukan di Nusantara ni itulah berbeza dengan orang Arab. Orang Arab taubat dia istighfar dia lah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi solat tersebut ada dalam warid lah dalam hadis Nabi. Nabi pernah lakukan. Sama juga konsep berdoa ya Ustaz ya. Maknanya tak semestinya kena proper. Ya betul. Doa tu betul. Doa ni bila-bila masa kecuali doa yang khusus. Contohnya doa makan. Doa masuk toilet kan, doa naik kenderaan. Selain daripada tu yang tak pernah Nabi ajar secara khusus, maka kita boleh buat anytime. Macam bila-bila masa lah yang kita nak berdoa. Tengah nak tidur kan, teringat nak berdoa, tak semestinya angkat tangan dalam mamai tu, ya Allah tolonglah ampuni dosaku, andai aku mati malam ni ke apa ke kan, macam tu ke. Ustaz, boleh tak saya tanya satu soalan je? Boleh? Tentang pendapat Ustaz tentang tapi bukan dari sudut politik lah, tentang yang bendera putih tu Ustaz. Pendapat saya tak follow lah sebenarnya kan apa, cuma pada saya sekadar simbol aja kot. Sebab tak ada dalam agama pun peristiwa-peristiwa, tak ada pernah berlaku pada zaman Nabi pun yang menceritakan tentang kata apa, dia ada hukum yang berlaku secara mutlak. Contohnya kalau kita mengisytiharkan sesuatu tentang diri kita, saya telah keluar daripada agama contohnya, maka dia akan jadi benda tersebut hukum yang telah dibincangkan oleh agama. Dia ada benda yang hukum yang kita kata apa, yang tidak secara mutlak tapi ikut keadaan budaya dan sebagainya, maka itu sangat luaslah perbincangannya. Contohnya bila kita kata sunnah Nabi, sunnah pun ada sunnah yang mutlak. Sebagaimana sunnah Nabi dituntut untuk bernikah, berkahwin. Sunnah Nabi untuk kita lakukan tahajud. Dia ada sunnah juga yang mana sunnah tersebut sunnah yang umum. Nabi memakai jubah. Itu sunnah kita panggil apa? Sunnah budaya.
Orang nak pakai jubah, nak menyerupai Nabi, tak ada masalah. Dan orang yang pakai jubah pula, dia mengatakan bahawa pakai jubah itu sahaja sunnah. Orang lain tak pakai jubah tu bukan sunnah. Itu pun tak betul. Sebab sunnah tersebut bukan secara mutlak yang nak dikatakan, nak dibawa oleh Nabi. Sama dengan bendera putih. Mungkinlah ada orang bincang hari ini bendera putih pada zaman Nabi menunjuk pada kekalahan. Tak, itu hanya simbol saja. Pada hari ini mungkin kita tak pakai nama bendera putih dah. Kita kata surrender cara lain ke. So, apa yang dilakukan hari ini, pendapat saya, kalau orang bincangkan daripada sudut maruah dan sebagainya, saya rasa tak perlulah kot. Sebab orang yang melalui itu sahaja yang dia lebih tahu kenapa dia buat. Kan bukan dia sengaja nak mencemarkan maruah dia, nak mengaku kalah ke. Yang kedua, soal bendera tu hanya simbol. Dia tak ada perbincangan kita nak kata apa, nak dikatakan sebagai mutlak, boleh ataupun tak boleh dalam agama. Yang ketiga, kalaulah mengangkat bendera putih tersebut, hari ini orang bincangkan tentang orang tersebut telah berputus asa. Sepatutnya dia lebih mengangkat tangan berdoa pada Allah daripada dia sekadar mengangkat bendera putih dan berputus asa. Saya kata tak benar lah kot kan. Sebab memohon bantuan begitu bukanlah bermaksud dia tak ingat pada Allah. Itu pun mungkin usaha dia yang terakhir. Bila mana dibenarkan oleh kerajaan untuk dia memohon bantuan pada orang lain, tu saya rasa tak ada masalah kot. Dia nak mengangkat bendera putih, tidaklah dia sampai jatuh, orang kata apa, jatuh kufur, tak bertawakal pada Allah tersebut. Itu secara keseluruhan jawapan saya kot, doktor. Yang lebih daripada tu, saya memang bila berlaku isu ni sebenarnya saya ambil pendekatan macam tak ambil pot kot, tak ambil tahu kan. Sebab saya rasa yang sibuk gaduh ni ustaz pula kan. Malu pula saya kan. Sedangkan bukanlah saya nak kata apa, ada orang lain yang macam Abid Liu semua kan. Dia tak cerita pun pasal bendera putih. Saya ingat dia orang lebih utama nak cerita pasal bendera putih tak bendera putih sekarang ni. Kan? Sebab dia memang betul-betul jumpa orang ramai memberikan sumbangan. Yang sibuk syarah ni masuk YouTube, buat forum dekat Facebook sebagainya, saya rasa macam kelakar pula. Ada perlu ke kita nak cerita? Orang tu macam berlaku kat rumah saya lah. Ada orang yang susah, dia minta bantuan dalam grup, dan lepas tu ada orang sibuk bincang lagi. Kita nak kena letak meja kat mana? Nanti kita nak bagi apa? Kita nak collect duit ke nak apa? Kan? Okay, macam tu nanti kita akan start program ni pada minggu hadapan. Tu saya kata, apa benda dia bincangkan sangat? Orang tu dah tak boleh makan dah hari ni. Yang kita sibuk sangat bincang ni buat apa? So saya kata, jom kita buat on the spot. Saya letak meja kat bawah, dekat rumah saya, apartment, letak meja. So suka hatilah siapa nak letak. Oh, akhirnya laku pula makanan-makanan kat bawah tu. Tantan ni talbis iblis kot. Nak bagi orang susah makin mati kot. Kita jadi sibuk benda-benda yang betul, nak bincang kan. Lepas tu orang yang ada agenda mengambil kesempatan untuk pecah belahkan lagi. Betul lah. Itulah, saya adalah ramai orang yang beri teguran kat saya lah kan. Dia kata tolong ustaz cakap kan. Tak payahlah sibuk-sibuk nak gaduh. Kata jom kita tolong beramai-ramai. Kami orang awam tak kisah pun. Saya kata entahlah, saya pun tak tahu isunya apa. Dan saya pun tak rapat dengan orang-orang yang sibuk gaduh bendera putih tak bendera putih ni. Okeylah. So kita pun cerita sampai situ je. Nanti kita pun terikut-ikut pula kan. Berbincang pasal orang tapi kita tak ambil tindakan. Tapi saya jumpa orang yang betul-betul bendera putih ni, saya pergi. Memang orang susah lah kan. Dia betul-betul terdesak. Itulah. Okey. So lagi-lagi ada soalan? So perbincangan kita pada hari ini adalah prosesnya lebih kurang pentingnya untuk menjaga iman kita kan. Menjaga iman kita. Sentiasa kena berhati-hati. Itulah penting kebijaksanaan, pentingnya kematangan juga, ilmu-ilmu dan sebagainya. Apapun peringatan daripada surah Al-Hujurat ni penghujung-penghujungnya berkaitan dengan takwa
dan proses keimanan kita pada Allah Ta'ala. Ingat pesan saya, hidup untuk apa? Hidup untuk mati. Kan? Hidup untuk apa? Hidup untuk mati. So, sebab nanti kita buat apa semua ni, nanti satu masa nanti akan dikira saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, pergi kerja ke untuk nak mati, pergi belajar pun untuk nak mati, nak makan nak mati, kahwin sebab nak mati. Sebab nak bawa dia akhirat lah. Kan? Senang cerita. Okay, itu sahaja pertemuan kita pada tengah hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga mendapat iktibar daripada soal Hujurat. Kita ada lagi 2 ayat saja nak habis daripada soal Hujurat ni. Minggu hadapan kot insya-Allah. So, setakat tu sahaja. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami redha-Mu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hinggalah kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang penuh oleh nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, yang Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi sya'alna muqimas salah min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami ini di kalangan orang-orang yang mendirikan salat serta di kalangan zuriat kami. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal baras wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okay, setakat tu sahaja. Semoga kita bertemu lagi pada waktu-waktu yang lain pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.